Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Arifani dalam edisi Buletin Selatan 10 Oktober 2014. Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia Perkasa Negeri Johor berharap kerajaan dapat mewujudkan dana khas menerusi bajet 2015 bagi membantu golongan muda berpendapatan rendah dan sederhana memiliki kediaman sendiri buat kali pertama. Yang di-Pertua YDP Perkasa Johor Abdul Samad Atan berkata, dengan adanya dana khas tersebut, ia dapat memudahkan proses pemilikan rumah pertama di antara pihak bank dengan belia khususnya yang baru bekerja atau berumah tangga. Saya juga ingin mencadangkan bahawa sama ada di bawah Lembaga Perumahan Tanah Johor atau mana-mana badan supaya mengadakan satu dana khas, dana untuk membantu pemilik-pemilik rumah pertama. Maknanya golongan-golongan muda yang lepas melanjutkan pelajaran atau yang mula bekerja dan yang baru saja mendirikan rumah tangga umpamanya diberi peluang untuk memiliki rumah mampu milik. Katanya beliau turut menerima aduan daripada orang ramai yang mengatakan sistem pinjaman bank pada masa kini semakin sukar. Justru beliau menyarankan agar skim sewa beli yang diwujudkan untuk membolehkan mereka memiliki rumah di bawah projek Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima dapat diperluaskan kepada projek rumah mampu milik yang lain. Sementara itu, mengulas mengenai rungutan pelbagai pihak yang mahu kerajaan mempertimbangkan kadar cukai barang dan perkhidmatan GST dalam bajet 2015, Perkasa Negeri Johor menyokong pelaksanaan GST dengan kadar 6% tersebut. Abdul Samad berkata, kaedah dan sistem yang diperkenalkan itu tidak membebankan rakyat berpendapatan sederhana dan rendah kerana cukai yang dikenakan dianggap rendah berbanding negara lain. Saya dimaklumkan bahawa GST yang akan diperkenalkan di Malaysia ni adalah antara yang terendah, iaitu 6%. Dan kita sedar bahawa sekarang ni pun sales tax dan service tax pun sampai 10%. Jadi apabila dirangkum dan digabungkan kedua tax tersebut, dia jadi GST pada angka yang begitu menasabah dan praktikal bagi rakyat Malaysia, iaitu 6%. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Selatan di pejabatnya di Johor Bahru. Jelasnya, Malaysia merupakan negara ASEAN terendah yang mengenakan cukai GST berbanding negara Singapura dan Thailand yang masing-masing mengenakan cukai 7%. Manakala Indonesia, Vietnam, Kemboja serta Laos adalah 10% dan Filipina mengenakan kadar yang paling tinggi dalam kalangan negara ASEAN iaitu 12%. Walaupun penerangan mengenai GST telah dilaksanakan di media cetak dan elektronik, terdapat segelintir individu yang masih lagi mempunyai pandangan negatif tentang pelaksanaan GST tersebut. Sehubungan itu, beliau mahu penerangan yang terperinci dapat dilaksanakan di peringkat akar umbi, terutamanya kepada penduduk di kawasan luar bandar. Saya bimbang bahawa masyarakat-masyarakat, terutamanya masyarakat di kampung, tidak memahami GST, dan saya bimbang juga bahawa mereka ni akan diberikan input yang salah, akan diberikan maklumat yang salah oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan dasar-dasar kerajaan, walaupun sebenarnya GST ni menguntungkan semua pihak. Kerajaan digesa mendahulukan perkara asas rakyat dalam mencari penyelesaian kos sara hidup yang semakin meningkat menerusi bajet 2015. Ketua Pemuda UMNO Johor, Hashrin Hashim berkata, hal yang dipandang serius adalah berkaitan dengan kebajikan golongan miskin, rumah mampu milik, kemudahan pengangkutan dan masalah kenaikan harga barang. Memetik laporan utusan, beliau berkata, pelaksanaan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM yang bersifat sekali beri tidak menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat. Justru beliau berharap kerajaan juga boleh mengambil alternatif lain dalam membantu rakyat untuk menangani kos sara hidup dengan mengurangkan cukai-cukai dengan meneliti semula golongan paling terkesan dengan rasionalisasi penarikan subsidi. Kesedaran memelihara dan memulihara alam sekitar perlulah disemai dalam pembelajaran di peringkat persekolahan lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Nusa Jaya Adun Dr. Zaini Abu Bakar berkata, penyemaian budaya cintakan alam sekitar dalam kalangan masyarakat terutamanya seawal usia kanak-kanak sekolah penting bagi menjayakan pemuliharaan serta penjagaan alam sekitar pada masa hadapan. Tambah beliau, kerajaan negeri sentiasa menyokong
program-program yang dianjurkan mana-mana agensi swasta seperti yang dianjurkan UEM Sunrise seiring pendekatan dan saranan kerajaan. Sehubungan dengan itu, saya sentiasa menyokong sebarang bentuk program yang dianjurkan oleh agensi swasta seperti UEM Sunrise pada hari ini dengan penganjuran kempen hijau kepada sekolah-sekolah pintarnya yang seiring dengan pendekatan dan saranan kerajaan. Saya dipahamkan kempen hijau ini merupakan kempen kali kelima penganjurannya yang disertai sejumlah 15 sekolah daripada jumlah 17 sekolah pintar yang Sunrise yang bertujuan untuk mendidik dan menyemai budaya cintakan alam sekitar selain menyuntik kreativiti para pelajar dan pihak sekolah dalam menghasilkan persekitaran hijau di sekolah masing-masing. Beliau berkata demikian di majlis penyampaian hadiah kempen hijau sekolah-sekolah pintar UEM Sunrise Berhad 2014 di Sekolah Kebangsaan Nusantara. Program yang disertai 15 buah sekolah angkat pintar di bawah Pintar UEM ini memasuki tahun ke-5 tahun ini bertemakan persekitaran hijau dan lestari. Setiap sekolah diberi geran tunai sejumlah RM1,000 bagi mencantikkan kawasan yang terlibat dalam tempoh 3 bulan bermula Julai sehingga September. Bagi kategori sekolah menengah kebangsaan Taman Nusa Jaya mendapat tempat pertama, manakala bagi peringkat sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Pendas Laut serta Sekolah Kebangsaan Nusantara berkongsi tempat pertama. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan. Terus layari www.tvselatan.com.my untuk paparan berita terkini. Salam Takzim.